Zamil. Ngam. Ngam tak? InsyaAllah. Kita buka majlis kita pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila ratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab nizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa semuanya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta bersama-sama dengan kebenaran dan bersama-sama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Maksudnya pada siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Yang saya muliakan Fadil Puan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal, suruhnya tak lupa juga Tuan Siap, kemudian jawatan kuasa Masjid Negeri, suruhnya sidang jemaah muslimin untuk solat Jumaat kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala kita dapat bersama tuan-tuan pada tengah hari ini untuk sikit kita isi solat kita untuk tazkirah pada tengah hari ini sebelum kita sembahyang Fardhu Jumaat. Itulah tajuk tazkirah kita, itulah menanti kehadiran ataupun kedatangan Ramadan insya-Allah. Sidang jemaah muslimin yang saya hormati sekalian, jadi insyaAllah tidak berapa lama lagi, dalam beberapa hari lagi insyaAllah kita akan menyambut kedatangan bulan yang mulia, iaitulah bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang memang dinanti-nantikan oleh umat Rasulullah SAW, itulah umat Islam, sama ada di Malaysia ataupun di seluruh dunia lah, terutama sekali di negara-negara Islam, terutama sekali kepada umat Islam di mana sahaja mereka berada. Jadi mereka menanti-nantikan kedatangan Ramadan, satu bulan yang sangat mulia dalam Islam. Cuma sebelum kita menyambut Ramadan, sebaik-baiknya kita sebagai orang yang beriman pada Allah, kita membuat persiapan menjelang Ramadan. Antara persiapan Ramadan ialah kita mengulang kaji kembali lah, tengok semula lah tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan Ramadan, berkenaan puasa, sama ada syarat berpuasa, kepaduan puasa, rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya. Di samping kita mengerjakan ibadah yang lain seperti sembahyang tarawih,
pada malam hari kita bertadarus Quran, membaca Quran dan sebagainya. So persiapan kita yang paling penting ialah keilmuan, ilmu berkenaan dengan puasa, ilmu berkenaan dengan Ramadan, supaya kita tidak orang kata Ramadan yang datang ini tidak orang kata berlalu begitu saja, tanpa ilmu, tanpa pengesian, tanpa ibadah dan sebagainya. Cuma saya tidak akan menyentuh berkenaan rukun puasa. Saya tak akan menyentuh tentang pada batal puasa. Cuma saya nak menyentuh tentang pada tengah hari ini tentang kelebihan-kelebihan Ramadan, kelebihan-kelebihan puasa. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita lihat kepada definisi puasa ataupun takrif puasa. Takrif puasa ada dua, sama ada segi lugah bahasa ataupun daripada segi istilah. Dari segi lugah ataupun bahasa, puasa itu merupakan imsak. Imsak maksudnya menahan diri. Menahan diri, apa juga dalam konteks menahan diri, itu kan dikatakan puasa. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran, inni nazartu lirrahmani sauma. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, yang mana Allah Ta'ala menghikayahkan akan perkataan Siti Maryam, di mana Siti Maryam menyebut, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Ayat yang ke-26 dalam surah Maryam. Ini merupakan dalil daripada segi logah tentang kepaduan puasa. Kemudian dalil dari segi Quran berkenaan dengan puasa ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, difadukan pada kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana difadukan kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu. Ayat ni tuan-tuan ditujukan khusus kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala tak sebut ya Yuhannas, wahai manusia, sebab bila perkataan manusia ini mencakupi orang beriman dan tidak beriman. Orang kafir pun termasuk dalam manusia juga. Tapi Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khususiah ataupun pengkhususan ayat ini betul-betul ditujukan kepada orang yang beriman. Beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar dan sebagainya. Ada 6 rukun iman itu. Jadi ditujukan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali lihat kepada kisah Siti Maryam, kalau kita melihat kepada kisah Siti Maryam, di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wazkur fi kitabi Maryam in tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Dan ingatlah wahai Muhammad, di ketika diceritakan berkenaan dengan kisah Siti Maryam, yang mana ketika Siti Maryam mengasingkan diri daripada ahli keluarganya pada satu tempat yang jauh, di sebelah timur. Kemudian dia memasang tabir yang memisahkan dirinya dengan orang lain. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah Ta'ala sebut, kami utuskan Jibril untuk datang kepada Maryam, untuk memberitahu pada dia bahawa dia akan dikurniakan seorang anak, iaitulah yang bernama Isa, Nabi Isa alaihissalam. Dan Jibril itu merupakan dirinya dengan rupa manusia, bukan rupa yang asal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fatamassala laha basyaran sawiyya, lalu kami datangkan Jibril yang merupakan dirinya dengan seorang lelaki yang sempurna. Kemudian Maryam berkata, bila nampak seorang lelaki yang dalam bentuk tubuh yang sempurna berada dalam tempat dia, maka dia kata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
Lalu Maryam berkata, sungguhnya aku berlindung dengan Tuhan Ar-Rahman daripada engkau, wahai lelaki, in kunta taqiyya, jikalau adalah engkau tu seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril berkata, qala inna ma ana rasul rabbika la ahabi laki gulaman zakiyya. Kemudian Jibril berkata, sungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengutuskan kamu tu kepada kamu seorang anak ataupun seorang lelaki yang kecil, yang mana lelaki itu lelaki yang suci, yang telah Nabi Allah Isa alaihissalam. Itulah sebasikitlah berkenaan dengan Siti Maryam. Dan apabila Siti Maryam telah mengandung, dia memisahkan diri, memecahkan diri pada satu tempat yang lain. Dan dalam keadaan dia berpuasa, kan, dan keadaan dia hamil dan mengandung tadi, dan dia takut nanti orang akan labelkan dia sebagai seorang perempuan yang jahat, seorang perempuan berzina dan sebagainya. Lalu dengan itu, kan, maka Siti Maryam pun bernazar. Dia bernazar, dia kata, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukalliman yauma insiya. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, kalau seandainya nanti kalau kamu berjumpa dengan mana-mana manusia, hendaklah kamu berkata untuk menutup kisah tadi, supaya orang jangan melabelkan dia sebagai seorang perempuan yang jahat, seorang perempuan berzina, lalu dia tidak mau bercakap dengan sesiapa saja. Dia tak nak cakap dengan sesiapa saja. Lalu dia pun bernazar, inni nazartu rahmani sauma, sungguhnya aku bernazar dengan Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Jadi apakah maksud dengan berpuasa itu? Adakah puasa itu sama seperti syariat kita Nabi Muhammad SAW ini? Puasa pada masa itu adalah berbeza dengan puasa yang pada syariat Nabi Muhammad SAW. Kan? Di mana puasa Siti Maryam masa itu ialah dia menahan diri daripada bercakap. Dia menahan diri daripada bercakap. Itu dibolehkan dalam syariat pada masa tersebutlah. Di mana itu pada zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Dan berbeza dengan umat Rasulullah SAW ini. Kalau kita umat Rasulullah ini, kita walaupun kita berpuasa, kita masih lagi dibenarkan untuk bercakap. Kita dibolehkan lagi berkata-kata dengan sesiapa sajalah. Cuma kita diminta untuk mengawal. Untuk mengawal mulut kita, mengawal anggota badan kita. Kita mengawal nafsu kita, mengawal tangan kita, dan apa jugalah anggota badan kita ini. Kita jangan lakukan benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naklah kita bercakap benda-benda yang baik, kita bercakap benda-benda yang bagus dan sebagainya, supaya puasa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Itu sebabnya para ulama membagi ke orang puasa itu kepada 3 kategori. Pertama itulah puasa orang awam, yang kedua puasa orang khawas, dan yang ketiga ialah puasa hawaisul hawas. Puasa orang awam ini ialah puasa hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum sahaja, sedangkan anggota badan yang lain tidak dikawal. Mata tidak dikawal melihat benda yang haram, telinga tidak dikawal daripada mendengar benda yang haram, benda-benda umpatan, mengumpat sana, mengumpat sini. Kemudian tangan tidak dikawal daripada memukul orang. Mulut tidak dikawal daripada cakap benda-benda yang kotor-kotor dan sebagainya. Jadi orang itu dikatakan orang puasa awam sahaja. Jadi tingkatannya rendahlah daripada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah puasa orang hawas. Puasa orang hawas ini bukan hanya sekadar puasa daripada menahan makan dan minum, malah anggota badan dia semua dijaga. Dan dia takut puasanya nanti puasanya kosong. Hanya sekadar menahan daripada makan dan minum saja, tidak gunalah. Di mana Nabi SAW juga pernah bersabda, dia kata, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak di kalangan orang yang berpuasa yang mana puasanya hanya sekadar menahan daripada makan dan minum saja. Hanya sekadar menahan daripada makan dan minum saja. Mulut tidak dijaga, mengutuk, mencaci, memaki orang. Mata tidak jaga melihat benda-benda yang haram. Sama ada benda yang di luaran ataupun di dalaman.
dalaman seperti alat-alat media massa dan sebagainya. Di luar memang kita jumpa orang kat luar lah. Kemudian dan anggota badan yang lain, kemaluan dan sebagainya, naklah kita jaga supaya kita puasa tadi kan, puasa diterima oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan puasa hawaisul awas. Puasa yang kedua, puasa hawas. Puasa bukan hanya sekadar menahan daripada makan dan minum, malah semua anggota badan dijaga, insya-Allah. Dan Nabi juga pernah bersabda dalam sepotong hadis, ada 5 golongan yang mana puasanya itu kosong. Puasa kosong, mana tidak ada pahala daripada sisi Allah Ta'ala. Iaitu yang pertama, al-kazib, orang yang berdusta, orang yang bercakap bohong. Dia berpuasa tapi dia berbohong, cakap bohong. Istilah kita ni memongak lah kan, memongak. Demi untuk dia menyelamatkan diri dia, dia berbohong. Ataupun demi untuk menyedapkan orang lain mendengar, maka dia berbohong. Kemudian yang kedua, al-ghibah. Ghibah ni ialah mengumpat, mencaci maki. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang mengumpat ni sama seperti makan daging saudara yang telah mati. La yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmal akhihi maita faqarihtumu. Janganlah kamu mengumpat sebahagian di atas sebahagian yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Sudah tentu kamu tak suka. Itu yang kedua. Yang ketiga, an-namimah. Namimah ni ialah mengadu domba, melaga-lagakan orang. Batu api istilah kita kan. Ni juga boleh mengosongkan pahala puasa kita. Penat kita puasa tuan, daripada pagi sampai ke petang. Kerana puasa ni kalau segi definisinya, iaitulah kita puasa ialah kita menahan diri daripada makan dan minum. Menahan diri daripada makan dan minum dan juga berjima. Ada separuh tarikh dia kata berjima, daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, biniatin makhsusah, dengan niat tertentu. Kita puasa dengan niat tertentu, mana niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, tempoh yang lama untuk kita berpuasa, tuan-tuan. Jadi janganlah kita menyia-nyiakan puasa kita pada masa tersebut. Kita tak nak puasa kita kosong, tuan-tuan. Rugilah kita, penat kita kan, letih kita kan, gitu. Apalagi kalau seandainya cuaca pula panas. Kalau cuaca panas memang satu, orang kata, cabaran yang besar lah kepada kita. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, iaitu an-nazru bisyahwatin, menilik dengan syahwat. Menilik ataupun memandang sesuatu dengan penuh nafsu syahwat. Sama ada dengan alat media massa kan, yang ada zaman-zaman sekarang ini, menonton gambar-gambar yang tidak senonoh, menonton video-video yang tidak senonoh dan sebagainya, sehingga boleh merangsang nafsu dan juga keinginan kita. Kalau keluar air mani, batal puasa pula. Ni tak keluar air mani tapi ada perasaan begitulah, keinginan kepada itu, kepada benda yang tidak elok. Ataupun kita keluarlah ke mana-mana dan sebagainya, kita melihat benda-benda yang bukan yang tidak elok. Jadi semuanya boleh mengosongkan pahala puasa kita, tuan. Mana an-nazru bisyahwatin, melihat sesuatu dengan penuh nafsu dan syahwat. Dan yang kelima iaitu al-yaminul gumus, ataupun al-yaminul kazif, sumpah dusta, sumpah bohong, juga boleh mengosongkan pahala. Seperti dia berkata, wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah aku tak buat, demi Allah aku tak buat, tak pandang, tak lihat pun, tapi sebenarnya dibuat, dengan tujuan untuk menyelamatkan dia daripada hakim, daripada dikenakan hukuman. Jadi orang ini termasuk dalam kumpulan orang-orang yang pahalanya puasanya kosong. Puasa tetap sah lah, puasa tetap sah, tapi pahala tu orang kata malaikat tu ditolak je kan. Pagi-pagi tu dia punya pahala tu dah penuh dah. Dah bagi dah 100%, tapi bila nak sampai ke petang tu dah habis, kena tolak. Tolak sana, tolak sini, tolak sana semua. Akhirnya mungkin kemungkinan tinggal kosong. Jadi rugilah kita, tuan-tuan. Baik.
Kemudian berkenaan dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam satu hadis kursi, berkenaan dengan kelebihan puasa ini, di mana Rasulullah SAW menghikayahkan akan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala, Nabi berkata, asyamul junnah fala yarfus wala yajhal wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim marataini wallazi nafsi biyadihi lahulupu famil shaim atyabu indallah min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ijli asyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asri amsaliha. Maksudnya diterimakan daripada Abdullah bin Maslamah, daripada Abi Ziyad, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, dia kata puasa ini merupakan perisai junnah. Puasa itu perisai, sama seperti perisai dalam peperangan. Macam mana dalam peperangan, untuk menghindarkan diri kita daripada ditembak, dipukul dan sebagainya, maka kita ada perisai. Jadi puasa pun perisai kepada diri kita lah. Oleh itu bila kita berpuasa, fala yarfus, maka jangan kita cakap benda-benda yang kotor-kotor, yang bukan-bukan. Kemudian wala yajhal, jangan kita buat benda-benda yang daripada sudut konteks Islam ni, mana benda jahil, benda tak elok lah, benda bukan-bukan lah, yang luar daripada kehendak daripada Islam sendiri. Oleh itu, wa ini mru'un qatalahu, dan jikalau seorang daripada kamu tadi memukul kamu, ada orang lain memukul kita, ataupun ada orang memaki kita, aw syatamahu, ada orang datang maki hamun kita, falyakul, maka naklah dia berkata, inni shaim marataini, sesungguhnya aku berpuasa. Dia berkata sebanyak 2 kali, sesungguhnya aku berpuasa. Walazi nafsu biyadi, dan demi Tuhan yang diriku berada dalam genggaman dia, kata Nabi, lahulu pun pamisaim, bau mulut orang yang berpuasa, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, terlebih wangi, terlebih harum, indallah, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mirihil miski, daripada bau kasturi, daripada bau kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu majli, yang mana dia meninggalkan akan makan, dia meninggalkan akan minum, dan dia meninggalkan akan syahwatnya, min ijli, daripada keranaku, kata Allah Ta'ala. Wasyamu li, maka puasanya itu bagi aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan kebajikan itu akan dibalas dengan 10 kali ganda. Kebajikan itu akan dibalas dengan 10 kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin lebih daripada itulah yang tidak dapat kita hitung, kerana ada riwayat menyatakan bahawa Allah Taala membalas sendirilah pahala puasa orang yang berpuasa ni, yang mana kita tak tahulah berapa dia punya ganda-gandaannya kan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang puasa. Sebagai orang yang beriman, kita sangat menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Kita menantikan kedatangan puasa ini. Kemudian ada sedikit pembahasan berkenaan dengan bau miski. Mana orang berpuasa itu dia punya mulutnya terlebih harum daripada bau kasturi. Dalam kitab hadis kursi ada menyebutkan bahawa ada sedikit pembahasan dalam kitab Arab. Dia kata ada sedikit persoalan, bagaimanakah perbezaan, mana yang lebih hebat dia punya dari segi perbezaan dia. Itulah bau mulut orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan darah orang yang mati syahid. Darah orang yang mati syahid dalam peperangan. Kerana orang yang mati syahid ni, dia punya darahnya, ada menyatakan bau dia sangat harum, seperti bau miski lah, bau kasturi. Disebut oleh Qastalani dalam kitab hadis kursi, disebutkan bahawa kan terdapatnya sedikit pembahasan berkenaan bau mulut orang berpuasa, yang mana lebih baik pada bau kasturi dengan darah orang yang mati syahid, di mana orang mati syahid ni dia punya bau dia bau kasturi juga. So macam mana yang sebenarnya lebih kuat dari segi harum bau kasturi tadi? Wa ujiba, dijawabkan bahawa
annahu innama kana asr as-saum atyabu min asr jihad. Dijawabkan bahawa sesungguhnya bekasan puasa itu, di mana bau bekas suri pada orang berpuasa terlebih wangi daripada kesan darah-darah orang mati syahid. Kenapa? Li'anna saum ahadun arkanul Islam. Kerana apa? Kerana puasa ini salah satu daripada rukun Islam. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bunya Islam ala hamsin. Islam tu dibina di atas 5 perkara. Wa bi'anna jihad fardhu kifayah, dia kata. Sedangkan jihad pada Allah Ta'ala adalah fardhu kifayah. Sedangkan puasa fardhu ain, was-saum fardhu ain. Wal fardhu ain afdalu min fardhu kifayah. Kama nassa alaihi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan fardhu ain lebih afdal daripada fardhu kifayah. Sebagaimana telah pun dinas oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okay? Perumpamaan yang paling mudah ialah seperti riwayatkan daripada Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam, dia kata dinarun tunfikuhu ala ahlika wa dinarun tunfiku fi sabilillah afdaluhuma allazi tunfikuhu ala ahlika. Kiasan yang paling mudah yang kita boleh kaitkan di sini ialah 1 dinar yang kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu terhadap ahli keluarga kita sendiri, pada isteri kita, pada anak kita. 1 dinar kita infakkan. Kemudian wa dinar tunfikuhu fi sabilillah, dan 1 dinar yang kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa afdhaluhuma allazi tunfiku ala ahlika. Yang paling baik di antara keduanya tadi ialah kita infakkan akan dinar kita pada ahli kita, pada ahli keluarga kita sendiri, kan, pada isteri kita, pada anak kita dan sebagainya. Kemudian apakah wajah dilalah di sini? Wajhud dalim anna nafaqata ala ahli allati hiya fardhu ain afdalu min nafqati fi sabilillah wa huwa al-jihad allazi huwa fardhul kifayah. Dan bermula dilalah ataupun wajah petunjuk di sini menunjukkan bahawa sesungguhnya nafkah terhadap ahli keluarga kita itu merupakan fardhu ain, yang mana dianya terlebih afdal daripada nafkah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan al-jihad allazi huwa fardhun kifayah, sedangkan dia itu merupakan fardhu kifayah. Jadi ditunjukkan situ menunjukkan pada kita bahawa kelebihan orang berpuasa ini dia punya bau mulut. Al-khuluf, uluh ni maksudnya itigya, taghyir mana perubahan nafas. Perubahan nafas disebabkan oleh kosongnya maidah, kosongnya perut. Kata. Disebabkan perut kita kosong, ialah kita berpuasa. Jadi akan berlaku perubahan kepada mulut kita, kan. Taghyir mana perubahan. Daripada bau yang harum kepada bau tidak harum. Daripada segi satu sudut memanglah kita rasa tak harum, tak sedap lah bau mulut itu, sebabkan perut kita, maidah kita kosong, sunyi daripada mat'amah, mana makanan tidak ada. Jadi sebab tak ada makanan lah, maka kita merasa macam tidak selesa. Tetapi kalau kita lihat pada ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sediakan kelebihan besar, kan. Maknanya bau mulut itu harum pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu, kan. Bukan pada sisi manusia, tapi pada sisi Allah Taala. Malahan kalau kita buat perbandingan tadi, lebih harum daripada darah orang yang berjihad, yang mati syahid pada jalan Allah Taala. Tapi hadis ini bukan bermakna, kan, mati syahid itu tak bagus. Mati syahid tetap bagus, kan. Apalagi kalau seandainya kata ada tuntutan untuk pergi berperang, dan Nabi Muhammad SAW juga banyak terlibat dalam peperangan-peperangan pada zaman Rasulullah SAW. Ramai para sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud contohnya, sebanyak 70 orang sahabat telah mati syahid, terbunuh dalam peperangan, kan. Banyak lagi peperangan lain yang diikuti para sahabat, tuan-tuan. Ini nak menyatakan tentang kelebihan mati syahid pula. Tapi tidak menafikan juga tentang kelebihan berpuasa, yang mana pahalanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan sedikitnya tazkirah ini, sebanyak insya-Allah memberikan semangat pada kita lah, kan, untuk kita semua-sama berdoa menantikan kehadiran Ramadan yang mulia ini yang tidak berapa lama lagi, insya-Allah. Dan Nabi juga pernah bersabda sepotong hadis, man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Satu riwayat. Barang siapa yang berpuasa pada Ramadan dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta dia mengharapkan ganjaran-ganjaran yang pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah taala akan ampunkan insya-Allah akan dosanya yang terdahulu. Dan ulama menyatakan bahawa awal Ramadan itu merupakan rahmat, pertengahannya adalah keampunan, maghfirah, dan akhirnya itu itqu minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Oleh itu naklah kita seronoklah, bagi orang beriman ni dia seronok. Orang kata excited sangatlah bila nak tunggu Ramadan. Rasa macam lambat sangatlah Ramadan ni kan. Dan kita tak tahu ini mungkin Ramadan ni ialah Ramadan terakhir. Kita tak tahu juga. Sebab ada yang waktu Ramadan dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, lepas tu Jumaat pula, ada pula separuh tu Jumaat mati syahid, mati dalam dicabut nyawa Allah Taala, kan menghadap Allah Taala pada bulan Ramadan. Hari Jumaat pula, waktu solat Jumaat pula ada yang meninggal dunia. Masya-Allah tuan. Masa pahala besar lah Allah Taala yang sediakan bagi orang yang terpilih lah macam itulah. Ya, insya-Allah. Oleh itu sekadar satu saja yang dapat kita berkongsi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit pengongsian daripada saya ini, mudah-mudahan sebanyak untuk memberikan semangat pada kita insya-Allah untuk kita menanti-nanti kehadiran Ramadan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shaliqan wa ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wasiyan ya fatta ya alim lawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana bil arifin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allah tahassana bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hazal waba wa qina syarrul rada wa najina minat ta'ni wa tawnul bala bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na al bala wal ghala wal waba wal fasha wa ta'un wa munkar wa bitan wa suyutul mukhtalafati wa syara'id wal mihan ma zahara minka wa ma batan min balayna haza khassa wa min budalil muslimin kafah wa amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arfa'na Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.